Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab masih sudi melayari channel Cikgu Lala. Okey, bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih sangat. Dan bagi yang belum lagi subscribe, okey, boleh subscribe untuk supaya tidak terlepas dengan video-video ataupun tutorial-tutorial yang Cikgu Lala akan share mengenai Photoshop. Okey, so pada hari ini kita akan masuk satu subtopik baru. Okey, di kesinambungan daripada yang lepas. Yang lepas kita dah cover sampai lesson 5. Okey, sampai kita dah cover sampai sampai sponge tool. So pada hari ini kita akan masuk subtopik, 3 lagi subtopik yang seterusnya, iaitu pen tool, type, okey, dan juga path selection. Selalunya untuk pen dengan path selection ni dia saling berkait antara dua ni. Nanti kita akan tengok apa combination ataupun related dua tools ni. Okey, jadi kita akan masuk satu per satu. Yang ni tutup dulu. Okey, mula-mula sekali kita masuk dulu pen tool. Okey, pen tool ni kita masuk dulu, kita open satu image. Okey, saya ambil satu gambar kartun lah. Okey, ni buttercup. Okey, kartun buttercup ni kita ambil. Kemudian kita nak copy buttercup ni, kita letak pada, kita akan masuk tajuk pen tool ni. Okey, pastikan bila kita tekan pen tool ni, okey, kita pastikan atas ni kita select pada path. Okey, kita tak boleh select pada shape. Kalau kita select pada shape, dia akan dia tak ikut shape yang bulat macam ni. Dia akan jadi macam petak. Okey, jadi kita nak ikut betul-betul yang bulat ni, curve ni semua, kita guna path. Okey, jadi macam mana kita nak guna? Mula-mula sekali dekat sini ni kan, kita double klik kat sini. Okey, senang kan? Okey, kemudian zoom ni dan kita select pada pen tool ni. Okey, di bawah pen tool ni pun ada banyak. Kita akan masuk satu-satu lah. Okey, pen tool ni kita select dulu yang ni, kita masukkan satu. Kita start daripada bawah. Tak je klik kat sini. Lepas tu kita klik dekat ujung ni. Lepas tu sini, ni dah start ada curve kan. Kita letak je. Okey, kita letak je satu-satu kat sini ni. Okey, dah jadi macam ni kan. Okey, pada waktu ni kita akan tengok pada dekat pen tool ni. Okey, kita tak tengok pada free lagi, kita tengok pada add anchor point tu dengan delete anchor. Untuk add anchor ni maksudnya untuk bahagian yang ada curve-curve ni. Kita nak masukkan satu point kat tengah supaya kita boleh tarik dia, kita jadikan dia macam membentuk curve tu. Okey, contohnya kita tengok yang bentuk kaki ni kan. Okey, kita letak pada add, klik kat sini, ada tanda pangkah ni, tanda tambah ni kan. Klik kat tengah-tengah ni. Okey, so dia akan bentuk banyak dot-dot ni. So tarik dot-dot ni. Okey, kemudian dia ada satu line kat sini. Ada satu line ni. Okey, nampak tak line? Line ni kita boleh adjust. Nak adjust sini, kita tarik ni, so dia akan adjust dekat bahagian atas. Okey, kemudian saya nak adjust yang kat sini pula, saya tarik sebelah sini. Adjust saja. Saya nak curve dia bentuk macam mana. Okey, macam tu. Yang ni kita boleh tarik sikit. Okey, macam tu. Kemudian nak letak kat sini pula, kita letak kat sini. Tarik. Betul-betul dia mengena. Okey. Yang ni kita letak tengah sikit. Okey. Itulah kita buatlah. Letak tengah sini.
Okey, yang ni nak tak kena, so kita tarik sikit supaya kena. Ini tarik sikit. Okey, nak adjust ni, kita pergi ke sini, pergi ke ni. Okey, ada dua. Satu, kalau pas selection tool ni, maksudnya klik ni kita boleh gerakkan ni. Nampak? Kita nak adjust dia kan? Kita boleh gerakkan dia. Macam tu. Tapi kalau kita klik dekat bahagian direct selection tool ni, kita yang gambar nak panah tadi tu, yang ni tadi tu, kita adjust lah. Kita boleh adjust sendiri je. Adjust kat sini. Kemudian yang nak panah tu, selection tu kita letak. Kita nak bentuk macam mana. Nampak tak? Okey. Kita keluarkan sikit. Okey. Okey, klik kat sini pula. Kita adjust kat sini. Klik kat sini, kita adjust kat sini. Okey, yang ni kita adjust masuk dalam sikit. Yang kat sini kita adjust masuk sini. Okey. Kena teliti ni ya. Korang kena teliti betul-betul. Tengok ni, takut dia terkeluar daripada garisan yang hitam tu. Kan? Bila kita adjust dia tu, boleh adjust. Nak adjust dari sini. Kan? Okay. Kena zoomkan sikit lah. Klik kat sini, tarik. Dia tu. Okay. So yang ni tak kena. So yang ni pun kita tarik tengah. Okey. Yang ni pun kita masuk dalam. Yang ni tak kena tadi. Kita masuk sini sikit. Yang ni masuk dalam sikit. Macam tu. Okey. Yang ni keluar sikit. Okey, yang ni tak sini, tak sini. Adjust sikit. Okey, cun. Okey, yang ni dia dah termasuk ni, kita letak sini sikit. Okey. Sini tak sini, tak sini. Okey, yang hujung ni tak kena. Okey. Pergi ke bahagian kepala dia pula. Okey. Sini satu, sini. Okey, cun. Dah masuk ni. Okey. Lepas tu pergi ke yang ni pula, letak tengah-tengah dia senang. Tak tengah senang ya, sebab bulatan kan kita nak adjust. Macam tu. Yang ni dah macam terkeluar sikit, kita tarik ke atas. Yang ni tadi tu kita adjust ke sini. Okey. Lepas tu kita pergi yang ni pula. Kita pergi sini, tarik sini, kita tarik ke sini. Lepas tu kita adjust dia punya ni. Okey. Kemudian yang ni pula, klik sini, masuk dalam. Okey, ni tak kena ni kan. Tarik bawah sikit. Yang tadi yang ni tarik ujung dia ni. Nampak curve kan. Yang ni pun kita tarik curve sikit. Okey. Okey, seterusnya yang kat bawah dia ni, sini tak sini. Okey. Kemudian sini. Okey, ni dah termasuk, so kita masuk keluar sikit. Okey, ni kat sini. Sini masuk sikit. Ni dah termasuk, so kita keluarkan sikit.
Sini, duduk sini. Okey, kita pergi ke sini pula. Pergi sini, tarik masuk sini. Okey, yang sini tarik keluar. Okey, biar ni kita keluar sikit. Okey, dah nak siap sikit ni. Ni sini sikit. Okey, yang ni lengkung dia tak cukup. Okey. Okey. Kira tu. Okey. Sekarang kita dah penuh. So kita dah siap tu, kita klik kanan. Kita tekan Make Selection. Okey, pastikan pixel dia pada select feather radius ni pada 1 pixel. Kalau selalunya kalau kita baru first time buat, dia akan jadi kosong. Okey, dia sebenarnya makin tinggi dia punya radius dia ni, dia punya nanti kita release dari titik-titik selection itu akan jadi makin rapat lah, makin banyak, lagi sharp lah dia punya pixel dia. Tapi kat sini saya letak sebagai 1 je, dah cukup dah. Okey, tekan okey. Dia jadi macam ni kan, nampak dia putus-putus kan. Okey, kemudian kita tekan Ctrl C. Okey, dan kita gambar tadi. Okey, see, nampak lebih sempurna lah, perfect dah kan. Dia yang bahagian curve kat atas kepala ni pun nampak macam lebih cantik. Kan, okey. Okey, ni untuk bahagian pen tool. Okey, untuk yang sebab kita dah cover tadi untuk selection dua-dua tadi tu. Okey, kita dah cover, dah jadi. Kemudian kita pun siap yang ni, tutup dulu, habis. Okey, kita sekarang ni nak buat yang lain pula. Pen tool ni kita dah cover, kita nak try masuk untuk free pen tool pula. Okey, yang ni free pen tool ni dia punya fungsi dia sama macam lasso ni. Yang lasso ni guna sketch, macam kena guna freedom punya skill lah tangan kita. Okey, kalau tersilap potong dia akan makan space, dia sama je. Okey, contoh yang tadi tu. Okey, yang ni kan kalau guna yang freedom ni. Okey, kalau tangan kita kena macam ni, dia sama dengan lasso. Kalau tersilap sikit macam payah lah, sebab tu saya pun tak guna yang ni, saya guna yang tadi. Memang suka lah yang ni. Okey, jadi itu untuk ni yang tadi dah agak untuk anchor ni. Anchor ni kalau kita nak tambah bilangan tadi, contohnya tadi kan kita dah buat ada tambah untuk anchor kan. Okey, kita dah buat pen tool tadi, kita nak tambah untuk anchor tadi. Kalau ada yang anchor yang kita tersilap, kita boleh delete balik je anchor tadi. Okey, yang kita buat tambah-tambah curve tadi kan, yang tambah curve kat tepi tu, katakan ada yang tersilap, so kita boleh delete je, tekan yang delete ni, padam je. Okey, yang bawah ni tak gunalah, kita guna style kat sini. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita nak masuk bahagian teks pula. Teks kat sini ada 4. Okey, kita akan tunjuk satu-satu macam mana. Yang pertama kita masuk satu A4, kemudian saya rotatekan dia. Okey, sekarang kita guna teks yang pertama dulu, horizontal. Ni yang biasalah. Okey, horizontal. Kita tengok kat atas ni warna hitam, so teks kita akan colour hitam. Kalau kita nak tukar colour lain, klik je. Nak colour apa? Merah ke? Okey, so kita klik kat sini. Contoh. Okey. Okey. Contohlah. Okey, dah jadi macam ni kan? Kalau saya nak adjust tulisan ni berada kat tengah sikit, jangan tekan tanda right lagi, kita keluar nak panah macam ni, kita bawa drag dia bawah. Okey. Okey, dah keluar kan. So untuk teks ni, inilah bentuk teks dia. Okey, kita dah keluarkan. Kita nak teks macam mana, boleh tukar je font. Okey, kat atas ni pilih je font yang mana yang telah kita install lah. Dah ada kat sini. Okey, nak tukar color pun boleh tukar, select color mana. Okey, kat sini semua boleh tukar color. Dan satu lagi, kalau kata nak color ni nak guna yang kat bawah ni pun boleh. Okey, kita tekan FX ni, blending option ni, kita boleh refill kat sini. Contohnya di segi tulisan ni kan. Okey, saya pilih ni, saya pilih Bevel Emboss. Bevel Emboss ni dia menjadikan tulisan ni macam bentuk 3D sikit tau. Okey, contoh je lah kan. Saya
Okey, kita pilih way emboss tadi ni. Nampak tak? Saya kena zoomkan sikit biar nampak. Okey, pergi ke ni. Nampak bila saya tekan bevel and emboss ni, nampak? Saya tak tekan je macam ni, tekan je macam ni. Okey, jadi kat sini kita boleh kawal kat sini dia. Kita nak guna yang inner ke, outer ke. Okey, semua. Kita boleh main kat sini, adjust kat sini je. Okey, kemudian dari segi size dia, macam ni. Okey, soften, angle, contour. Ni macam ni. Dia lain-lain. Okey, ini untuk kelihatan macam ni pun boleh. Okey, katakan yang stroke ni pula. Stroke ni dia tulisan dekat luar tulisan. Ni macam daripada nak cantikkan tulisan lah. Kita nak dekat luar dia ni ada satu garisan luar. So kita boleh refill dengan colour kita nak lah. Colour-colour mana yang kita nak, kita boleh refill. Okey, nak colour biru ke, colour ni ke. Okey, lepas tu kita kawal dia punya size dia. Okey, kalau tak mau colour yang plain macam ni, boleh pergi ke gradient. Klik kat gradient ni, pilih je gradient mana yang kita nak. Ni ke, kan? Dari review tadi, so kita boleh kawal. Contoh. Okey, ni gradient. Okey, kemudian inner shadow ni kalau ada macam shadow kat dalam tulisan ni. Okey, nampak ada macam ada shadow sikit kan? Okey, bila saya off, tak ada Okey, ni inner glow ni lebih pada glowing lah. Kalau kita nak colour apa, nak colour cerah. So dalam ni dia macam glow colour ni lah. Kalau tak ada, dia jadi gelap sikit. Kalau glow tu dia ada macam cerah sikit dalam dia. Okey, kemudian setting ni jadi colour ni akan jadi gelap. Okey, dan seterusnya lah kita boleh pilih lah. Nak drop ni pun boleh, nak drop colour semua boleh. Kita boleh adjust je. Kat sini kita drop colour, kita boleh pilih ni pula untuk dia punya contour dia nak yang macam mana. Semula kita boleh adjust kat sini. Okey. Okey, tulisan ni dah jadi macam ni lah. Ini satu contoh tulisan straight macam ni. Okey, kemudian ni satu. Kalau satu lagi, kalau tulisan ni kita nak dia mendata macam ni, kita nak dia lengkut sikit, kita highlight. Okey, kat atas ni. Okey, kita pilih bahagian ni. Okey. So kat sini kita boleh nak bentuk macam ni pun boleh. Okey, nak bentuk macam ni boleh. Semua ada. Flag. Fish eye. Okey, dan seterusnya lah. Okey, pilih je nak yang mana satu bentuk dia, semua boleh kat sini, tak ada masalah, semua macam main kat sini je lah. Okey, boleh adjust kat sini macam mana rupa dia. Okey, ni jenis tulisan macam ni. Okey, sekarang ni kita masuk untuk tulisan yang seterusnya, vertical. Vertical ni dia ke bawah, itu je. Okey, contohnya okey, macam ni. Contohnya dia akan jadi macam tu. Okey, dia ke bawah. Dia menegak ke bawah. Untuk buat filing tu sesuai lah kot. Untuk buat tulang file. Sesuai lah. Okey, dah jadi macam ni. Jadi, tapi dia punya dimension, dia punya apa ni, blending ni sama macam tadi. Nak buat bentuk macam mana, tambah colour ke 3D, semua sama je. Nak bentuk curve, tak nak macam ni, nak jadi bentuk shape lain pun sama. Boleh pilih. Okey, tak ada beza lah yang dua ni. Kemudian kita terus pergi ke horizontal type mask. Okey, untuk horizontal type mask ni dia berbeza sikit. Dia ada dua cara. Okey, yang pertama dia horizontal type mask ni dalam tulisan ni, dalam tulisan teks ni kita boleh letak corak. Okey, dia dua cara. Satu cara yang pertama kat saat ni. Okey, saya nak dalam tulisan tu ada nampak macam api ni. So kita letak tulisan ni dekat sini. Okey, kita type. Okey, cikgu Lala. Cikgu. Contohnya, okey, kemudian kita besarkan sikit. Katakan 100. Okey, besar sikit lagi kot. 200. Okey, tapi saya nak dia duduk dekat setengah ni. Dia tak keluar ni. So kita buat macam ni.
Lepas tu tanda okey. Okey, dia dah nampak macam ni kan. So kita drag yang putus-putus ni, kita drag ni masuk dalam kanvas kosong tadi. Macam tu. So kita Ctrl T, kita besarkan. Okey. Dah ada. Kan? Ini satu cara dan satu cara, tapi bila cuma cara yang ni apabila gambar tu dia sebenarnya yang belakang tu dengan tulisan ni dia dah di lock. So kita tak boleh, kalau kita nak pilih corak yang lain yang berada pada contohnya tadi tu, kita nak dia berada kat bawah ni, kita kena type balik lah daripada awal. Okey. Kita tak boleh adjust lah, dia dah lock. Okey, jadi satu cara lagi yang mana kita boleh adjust kat belakang dia ni. Sekarang ni kita nak guna untuk color tulisan yang horizontal type mask ni. Dia lain sikit. Okey, kita buka layer ni, kita buang dulu lock dia ni kat sini. Lock, kemudian kita type lah kat sini dulu. Okey, contohnya dah type kan. Okey, dah keluar. So bila dah keluar macam ni, kita boleh delete. Tekan button delete. Okey, tekan button delete. Kemudian nak keluar, nak buat selection dia ni. Okey, klik dekat Magic Wand tool ni, klik kat bahagian ni. Okey, kemudian kita sampai dia keluar nak panah macam ni. Klik kat sini. So dia jadi macam ni. Okey, kemudian kita nak masukkan gambar dalam teks ni, barulah kita pergi ke place. Okey, place. Kemudian kita ambil gambar ni, drag masuk. Okey. Okey, dah masuk macam ni kan. Dah masuk gambar ni macam ni, gambar tu dah ada dalam tu lah. Kemudian yang tulisan tadi ni, yang layer kosong ni, kita bawa naik atas. Okey, dia ada kat atas. Jadi kalau kita nak adjust, kita tak nak yang ada warna kuning itu, kita adjust kat bawah ni je. So warna kuning mungkin tak ada, so kita letak macam ni. Kita boleh adjust lah. Mungkin adjust macam ni ke? Kan? Kita boleh adjust lah nak macam mana kedudukan dia. Macam ni ke? Okey. Boleh faham yang tadi tu tak boleh adjust. Yang ni kita boleh adjust. Kalau buat cara macam ni, kita boleh adjust. Kita boleh pilih nak macam mana. Nak berada lighting tu berada dekat huruf L ke atau kat tengah ke, kita boleh adjust. Okey, jadi setakat itu saja untuk hari ini. Kita dah cover sampai ke tulisan ni lah. Untuk vertikal ni dia sama je dengan yang horizontal ni, sama je, cuma dia ke bawah. Okey, jadi dia sama je. Jadi saya tunjuklah sebab dia sama. Jadi yang ni pun kita dah cover tadi. Okey, dah habis. Yang ni pun kita dah tunjuk sebelum tu. Okey, untuk shape. Jadi rasanya ini adalah pembelajaran untuk tools. Okey, yang terakhir lah, kita dah cover semua tools. Jadi saya harap anda semua dapat faham dapat memahami apa yang telah saya sampaikan sebelum ni. Kalaulah ada apa-apa tools yang mana yang hampa tak faham lagi, okey, boleh tulis dekat ruangan komen kat bawah. Okey, saya akan cuba tolonglah. Okey, jadi ke atas ni. Selepas ni kita dah tak masuk bahagian pembelajaran tools. Kita akan masuk next chapter yang lebih advance sikit. Kita naik next level lah. Okey, saya akan belajar lepas tu macam mana nak lukis banner, nak lukis banting, macam mana kalau nak buat gambar pasport. Kita akan buat go through satu-satu. Sebab tu korang semua jangan lupa subscribe ya, sebab takut terlepas video yang akan saya post selepas ni, nanti terlepas pembelajaran pula. Okey, so far terima kasih banyak-banyak. Itu saja. Bye.